الحمد لله الذي جعل لكل شيء سببا بالمشيئة والصلاة والسلام على ترجمان ألوهيته ودليل وحدانيته سيدنا محمد المبعوث ببحر المعجزات لتأييد رسالته وتصديق هدايته وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودحر الداخلين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويله اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويله اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويله اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه في الدارين آمين يا رب العالمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد أمتي لي حبا قوم يكونون بعدي يود أحدهم أنه فقد أهله وماله وأنه رآني رواه Ahmad dan Abi Dawud. Sekasih-kasih umatku kepada aku ialah kaum yang berada mereka itu kemudian daripada aku, hatta redha mereka itu mengorbankan ahli-ahli dan harta-harta punya mereka asalkan dapat mereka melihat aku. Qala musannifun rahimahullah ta'ala, satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal daripada kitab hadis dia, itulah kitab Musnad, itulah Musnad Ahmad. Akhir sanad yakni kemuncak sanadnya sampai kepada sahabat nama dia Abu Dzar Al-Ghifari yang sudah mengambil hadis ini daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata Nabi, sekasih-kasih umatku kepada aku ialah kaum, yakni golongan manusia yang berada mereka itu kemudian daripada aku, yakni umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang lahir ataupun ada selepas daripada kewafatan Nabi. Ini dia bagi satu kredit kepujian Nabi, dan ini juga sebagai bagi nak ambil hati kita oleh kemudian. Di atas banyak perkara nampak-nampaknya dalam pengajian akidah tauhid kita umat Nabi Muhammad ini umat yang terbaik, tapi kita mari ke dia ni nampak-nampaknya jadi pura banyak sakit pura, maknanya dari sudut agamanya, ilmunya, imannya berbanding dengan orang zaman dulu.
Begitu Rasulullah SAW membuat suatu pengiktirafan, pengakuan terhadap generasi yang terawal, yang merupakan generasi yang terbaik, yang pernah lahir, yang pernah ada di atas muka bumi, manusia yang terbaik. Ya kan, kita umat Nabi Muhammad ini adalah umat yang terbaik daripada sekian banyak umat-umat Nabi yang lain. Tapi daripada sekian ramai manusia, daripada kalangan umat Nabi Muhammad yang beriman, yang bagi ummatul ijabah, umat yang terima dakwah Nabi ini makna muslimin orang Islam. Maka aba-aba atau guru-guru yang terawal, itulah 3 guru yang terawal yang Nabi perkakui sebagai guru yang terbaik. Khairu qurni summa alladziina yalunahum summa alladziina yalunahum. Guru yang terbaik ialah guru aku. Mana manusia yang ada pada zaman aku ialah para sahabat. Kemudian mereka yang mengikuti mereka itu, mereka yang mengikuti, yang mengiringi, mana yang ada selepas daripada guru aku ni, jadi digelar oleh ulama sebagai tabi'in. Tabi'in mana mereka yang mengikut, jadi mereka yang sempat berjumpa dengan sahabat. Jumpa dengan Nabi tak ada, ada jumpa dengan sahabat saja. Jadi makna daripada Allah yang beriman. Kemudian summa alladziina yalunahum, asakat itu yang Nabi katakan. Kemudian mereka yang mengikuti mereka itu, yang kurun yang ketiga, yang dikenali sebagai tabi'in. Mana yang mengikut bagi yang mengikuti. Maksudnya Allah yang beriman daripada umat Islam, yang tidak sempat berjumpa dengan Nabi, dengan sahabat atau tak berjumpa, bahkan dia berjumpa dengan tabi'in saja. Maka dikatakan yang mengikut bagi yang mengikut. Tabi'in. Dan inilah juga yang dikenali sebagai orang salaf, orang yang dahulu. Jadi salafus salih, orang dulu yang baik-baik. Itulah 3 generasi yang terawal berlaku di atas khilaf ulama. Setengah kata 500 tahun, setengah kata 300 tahun. Yang mengatakan 300 tahun kerana iktibar satu kurun itu ialah 100 tahun. Kalau 3 kurun maknanya 300 tahun. Tapi yang iktibar kata 500 tahun ini karena setiap generasi itu dia tidak tersetakat kepada 1 tahun saja. Karena sahabat, generasi sahabat, jailus sahabat, ini yang 3 generasi dipanggil jailul Qur'ani. Generasi Al-Quran, generasi yang mempraktikkan Al-Quran dengan sebenarnya. Lepas daripada ni mula jadi orang panggil logam, makin jauh umat Islam daripada agama. Generasi yang pertama, sahabat, mana generasi sahabat membawa kepada 120 tahun. Karena bayangkanlah sahabat yang paling kecil, dia ada istilah dulu, dia panggil kibar sahabat, sigar sahabat, kibar sahabat besar-besar. Sahabat yang besar-besar ini sahabat yang lama bersama dengan Rasulullah dan mempunyai peranan dan sumbangan kepada saya sangat besar. Jadi tokoh-tokoh Islam yang terkemuka daripada kalangan sahabat. Maknanya itu sahabat-sahabat yang sangat rapat dengan Nabi dan banyak mulasama dengan Nabi. Mulasama berduduk saya bergaul bersama-sama dengan Nabi. Itu yang bagi sebagai kibar sahabat. Dan satu lagi dipanggil sigar sahabat. Siapa anak kecil, maknanya sahabat-sahabat kecil. Kecil maksudnya mereka ni dia hujung-hujung dengan umur Nabi ni. Bayangkanlah umpamanya kalau panggil kanak-kanak yang balik, dan dia mana dia orang Islam, dia balik maknanya dalam umur kita kata 9 tahun, sedangkan dia berada pada penghujung umur Nabi. Nabi ni wafat umur tahun, umur dia maknanya 63 tahun. 63 tahun tu tahun apa tu? Tahun Qamariyah tu. Kita kira tahun Syamsiah. Kita ni banyak apa saja kita 20 setiap apa kira itu tahun Syamsiah. Syamsiah mana matahari. Kira umur Nabi ni tak kena kira tahun Syamsiah. Tahun Qamariyah lah tahun bulan. Syamsiah, tahun Syamsiah ni mana tahun Masihi. Tahun Masihi. Tahun dia waktu dia bagi tahun Qamariyah. Itu kalau kita belajar fiqh di sana ada cara orang kafir badal kanun-kanun. Disebut kanun-kanun dia panggil aqallu qadri sin
aqallu sinni atau panggil aqallu sinnil bulugh, sekurang-kurang tahun balik soal kanu-kanu itu ialah tis'un sinina 9 tahun qamariyah takriban 9 tahun qamariyah lebih kurang 15 angka kita nak cukup sempurna 9 tahun, namun dia 9 tahun. Kalau kanu-kanu perempuan 15 hari lagi nak cukup 9 tahun, tiba-tiba tubik darah tu kemalu dia, maka darah tu jelas darah haid. Tapi kalau 15 hari lagi nak cukup 9 tahun, tubik darah tu bukan darah haid dan itu tidak lari lagi. Itu apa yang istiqrah yang dibuat analisis oleh Imam Syafi'i. Bagi kita mazhab Imam Syafi'i. Jadi umur dia tu 11 tahun, mana 8 tahun, 11 bulan, 15 hari, tubik darah tu kemalu dia, salah dia, maka darah tu darah haid. Dan ataupun lebih dekat lagi kepada itu dia panggil takriban. Dan tahun itu dia panggil tahun qamariyah, tahun masih tak tahun hijrah. Kita ni itu anak kita umur berapa tahun masih. Dan kalau bertanya umur kita pun kita maksudkan ialah tahun masih lah. Jadi Nabi umur 23 tahun mana? Bahawa yang pergi kira tahun masih dan kalau bagi itu tahun orang lain Jadi 23 tahun hijrah, tahun qamariyah. Dan kita kena kabar tahun hijrah ataupun tahun qamariyah ni dia lebih pantas, dia lebih deras, dia lebih panggil laju daripada tahun masih. Maksudnya setiap tahun sahaja, tahun qamariyah, tahun hijrah ni dia lebih tahun 3, panggil tahun masih sebanyak 11 tahun. Ya kerana dari setahun tahun qamariyah kira dia ialah 354 hari. 354.3 dan 7 hari. Dan tahun Masihnya 365.25. 0.25 itu suku hari. Suku hari tak ada buat hijau sambut tahun baru pukul 10 mana pagi. Jadi cukup 4 tahun 4 kali suku jadi sehari. Sebab tu 4 kali setahun tu ada tahun 4 bulan Februari itu ada 29 hari. Itu tahun masih. Jadi dengan abaikan kebodohan itu mana 365 tolak 354 sebelah hari. Setiap tahun tahun qamariyah hidup kita sebelah hari. Sebelah hari kalau dah 3 tahun 33 hari sebulan. Dari setahun ada 12 bulan, ada orang ada 12. Jadi 3 darab 12 sebab 3 bulan. 3 tahun tu dia jadi 1 bulan dia dapat. Ada orang ada 12 30 Jadi kalau kita berumur 30 tahun dengan kira tahun Masih, sebenarnya kita telah berumur 37 tahun. Tahun hijrah mungkin ada baki lagi 37 tahun sampai sebulan lebih daripada sebulan itu jangan kita ni nanti kata 23 tahun tu dapat berbagai subsidi. Nabi kata subsidi lebih daripada 3 tu dia bagi subsidi daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kita maksudkan ialah tahun Masih. Kita tak sabar kira kita ni tidak tahun qamariyah sebenarnya. Jadi itu maknanya 120 tahun sahabat. Generasi tabi'in membawa kepada 170 tahun. Sebab dia kira dia sahabat yang terakhir. Misalnya umur 9 tahun tu dia ada balik tu. Dia sempat jumpa dengan Nabi. Jumpa ni dari mana jumpa wali kali beriman pada zaman Nabi tak pernah berjumpa dengan Nabi, tidak dinamakan sahabat itu. Sahabat ni mereka yang berjumpa dengan Nabi, beriman dan juga mati dari iman. Jadi sahabat kecil maknanya umur dia kecil, dia dah jumpa dengan Nabi, umur Nabi tu hujung-hujung. Boleh jadi tak ada sampai setahun. Jadi kadang-kadang umur 10 tahun Nabi wafat. Makna dia tu umur 10 tahun tu Nabi wafat. Siti Aisyah, isteri Nabi sendiri, Siti Aisyah, Nabi wafat umur dia 18 tahun. Ibn Abbas ni sahabat besar juga perintis kepada mufassirin dalam tafsir umur dia 14 tahun. Tapi tak apalah kalau dia ni mulazamah dengan Nabi daripada kecil dan maksud dia kanun-kanun lagi. Dia duduk naik turun Nabi, maka dia banyak dapat ilmu. Dan oleh kerana dia ni dia ada doa khusus yang Nabi doakan kepada dia, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wila. Mana ya Allah dijadikan ilmu Abbas ni fiqh dan agama. Fiqh mana faham dan ajarkan dia ilmu ta'wil yang ilmu tafsir. Maka itulah dia menjadi penopor kepada ilmu tafsir Quran. Jadi mana dia mempunyai orang yang jiwa sangat tinggi, maknanya mana dia boleh ingat walaupun umur dia tu kecil, kebiasaan kanak-kanak tadiis ialah umur 7 tahun.
Tapi dia umur 5 tahun tu dia boleh ingat tu peristiwa-peristiwa yang berlaku. Maksud dia boleh ingat tu Nabi gadget kami. Dia kanak-kanak ni, dia dengar macam kita bawa kanak-kanak ini. Anak kita tu dia boleh ingat omong berapa dia boleh ingat. Orang boleh ajar, orang kita tu gadget tu bagi ni. Kita tak ingat omong berapa kita ingat ni. Kita mula ingat perkataan orang tua ni, apa yang berlaku, peristiwa yang berlaku ni. Jadi dia ada ilmu hadis dia bikin bola tu. Sebab orang yang dengar Nabi gadget tu dia panggil dia dengan hadis Nabi. Jadi ada seorang kanak-kanak umur 5 tahun. Dia ada dengar Nabi kata apa-apa. Lepas tu bila dia dewasa, dia kata aku pernah dengar Nabi kata gini. Ngomong apa masa belum 5 tahun. Boleh terima apa tu? Sebab umur 5 tahun ni, jaga-jaga orang. Ada orang jadi 5 tahun ni dia sudah tak isi. Aku mau anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau sahabat yang umur dia tu masih kecil, sedangkan dia hanya berjumpa dengan Nabi semasa penghujung umur Nabi, maka umur dia tu panjang dulu. Sampai ada sahabat yang 100 tahun seperti Anas bin Malik, khadam Nabi sallallahu alaihi wasallam, umur dia panjang, lebih daripada 100 tahun. Jadi membawa kepada jadi panggil apa nama generasi atau kurun sahabat tu sampai 120 tahun, tabi'in 170 tahun, dan panggil tabi'in ada 110 gitu. Jadi himpunan jumlahnya jadi 500 tahun. Itu apa yang dikirakan oleh semua ulama, dia iktibar macam itu. Jadi Nabi membuat suatu pengiktirafan, pengakuan tentang generasi sahabat tabi'in adalah generasi yang terbaik. Manusia yang kemudian kurang semua segalanya dari sebab agama berbanding generasi yang sebelumnya. Dan memang kita nampak fenomena ini kau yang ini dalam agama, dalam bab ilmu, dalam bab amal, dalam bab agama, dalam bab ibadah. Kita ni kau kalau kita balik ke ilmu ulama, kami dulu ingat ulama sekali itu mana apabila Nabi sebagai guru yang mengganti itu ialah ganti tapi tidak seumpama, tidak seperti yang arti itu ada semua guru dia dua apa yang arti dia ada pengganti, yang mengganti dia ada seperti yang arti tak ada orang boleh ganti itu guru tapi ada juga ganti tapi mengganti itu tidak seperti guru jadi mana ilmu itu kau ulama ini umpama siraj di mana lampu mana seorang ulama mati mana lampu satu lampu mati cahaya lampu mati kalau kata diri diri bukan halu gamma ustaz tapi satu orang ustaz tu kalau campur-campur nak balik dengan ulama jamin dulu sore tak ada lagi sebab lampu kecil-kecil lampu halu-halu itulah soalan jadi banyak dah terlalu banyak apa nama kenyataan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang Allah panggil kemuliaan ketinggian martabat Allah zaman dulu. Okey, kita ngaji dalam pengajian akidah tauhid, tartib afdaliyah. Tartibnya dulu dia keutamaan manusia. Bermula dengan sahabat Abu Bakar secara ta'yinnya yang 10 orang ahli Badar, ahli Uhud, ahli Baitur Ridwan, Bai'atul Ridwan sehingga akhirnya dan kemudian ada sahabat secara umumnya tabi'in. Jadi begitu kita orang kedua ni apa kita? Tak ada orang panggil kita ni mana tak ada, tak lebih lah. Jadi Nabi ni ada bukan hadis ni saja. Ada satu lagi hadis lain yang mana Nabi ni seolah-olah macam orang panggil dia ni orang panggil menarik perhatian kita supaya kita ni tidak berkecil hati sangat Dia ada hukum kelebihan orang-orang yang kemudian. Orang-orang kemudian umat akhir zaman ni dia ada juga kelebihan. Bukan kata kurang semata-mata oleh tidak, ada juga benda lebih berbanding dengan orang zaman ini. Di antaranya sebelum daripada hal ini pernah Nabi buat suatu muskilah pertanyaan buat persoalan kepada sahabat-sahabat dan ajabul iman ayun manusia siapakah mereka yang paling mengagumkan iman mereka, iman yang paling mengagumkan. Sudah tu kita bayangkan iman yang mantap dulu seperti umpama Abu Bakar, umpama Nabi buat persoalan itu sebenarnya ada suatu sudut yang lain yang pula mau bagi sahabat-sahabat terlepas pandai ataupun tak provokasi yang Nabi cuba timbulkan kali jadi bila Nabi tanya siapakah orang panggil golongan manusia yang mempunyai orang panggil iman yang sangat mengagumkan,
Lalu sahabat-sahabat kata ni ketuk ni malaikat malaikat ni kan tak pernah la ya'sina Allah, tak pernah buat maksiat kepada manusia, kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, malaikat ni harus panggil iman yang paling hebat ni. Nabi kata patut buat dia pegawai Allah Subhanahu wa taala. Mereka menguruskan segala urusan Allah taala di langit bumi. Ini mereka berada pada alam gaib, melihat keajaiban kejadian Allah taala di alam sana. Nah, jadi kalau mereka berkuat iman itu tidak boleh. Nah, maksudnya Nabi Nuh tahu siapa dia iman yang mengagumkan manusia boleh hebat, yang sangat mengagumkan. Lalu sahabat kata, kalau begitu juga pokok kami sahabat. Nabi kata tak apa dah, duduk janji dengan aku semua, jumpa dengan aku semua, melihat aku semua ni tiap-tiap hari ni. Sebab itulah dia macam tu hantar. Jadi sahabat pun dia tak nampak lagi apa yang menurut Nabi ni. Dan akhirnya Nabi kata ni, iman yang sangat mengagumkan ialah mereka yang datang selepas daripada aku ni. Mereka tidak pernah berjumpa dengan aku. Mereka tidak pernah bercakap langsung dengan aku. Mereka hanya menerima berita. Kita ni tak biasa berjumpa dengan Nabi ni, tapi kita boleh beriman kepada Allah, kepada Rasul dan apa sahaja yang Nabi perintah kita tunggu, kita taat. Inilah kalau panggil iman itu, mutu kualiti iman itu dia duduk kepada kepercayaan kepada perkara yang gaib. Mungkin hebat kerana kamu berdepan dengan mukjizat aku. Mungkin nak melihat air tubik itu sudah cari aku. Macam mana kamu tak rasa kamu tak jadi hebat iman kamu? Kamu pernah kalau panggil kena panah di mata lalu aku cabut kulit, aku sapu jadi siang. Tapi itulah kalau panggil iman kamu akan jadi kuat. Itu tidak boleh, tidak mengagumkan sangat. Tapi umat yang kamu dia tak pernah berjumpa dengan aku, tidak pernah berada bersama aku. Tak biasa tulis untuk pada tengok aku secara langsung. Hanya mereka mendengar kabar sahaja daripada jauh-jauh, tapi mereka boleh beriman. Aku maknanya hebat lah. Maknanya kita kena berasa bangga juga. Mana orang panggil dari sudut ni, kita ni boleh beriman. Mana maksudnya orang panggil ini suatu penghargaan daripada Rasulullah SAW. Jadi sama dengan hal ini. Apa Nabi kata? Nabi kata asyaddu ummati li hubban. Sekasih-kasih umatku kepadaku ialah kaum yang berada mereka itu kemudian daripada aku. Yakni manusia-manusia yang datang selepas daripada kamu. Ini Nabi hitop, Nabi bercakap ni hitop kepada sahabat. Nabi duduk banyak kepada sahabat. Umat yang datang selepas daripada aku, yakni selepas daripada mu juga. Bapa siapa tahu nama mana? Orang yang datang kemudian daripada Nabi ini. Itu sekasih-kasih maksudnya yang sangat dikasihi oleh Rasulullah. Kerana ya wa ahaduhum annahu faqad ahdahu wa malahu annahu ra'ani. Kerana kasih mereka itu, kasih oleh seorang daripada mereka itu, bahawa faqada maksud dia hilang, mana luput. Yang diterjemah di sini dengan mana mengorbankan. Jadi dia terjemah mana hatta mana redha mereka itu mengorbankan ahli-ahli dan harta-harta punya ahli keluarga itu. Isteri anak-anak sanggup meninggalkan anak, sanggup meninggalkan isteri, dan sanggup mengorbankan harta. Faqada mana hilang luput. Ilah isteri, ilah anak ni, ada yang kamu meninggalkan anak isteri untuk Islam. Yang keduanya, seperti zaman-zaman Rasulullah, umpamanya setengah daripada ibu bapa yang menghantarkan anak dia ke medan peperangan berjihad fisabilillah, sebagaimana pernah berlaku pada sahabat perempuan. Yang orang panggil menghantar anaknya ke medan perang, yang akhirnya mati syahid. Dikhabarkan bahawasanya anaknya mati syahid dari peperangan. Dia mengucapkan alhamdulillah, mengucapkan syukur, dia gembira, dia syukur, kerana anaknya mati syahid. Bukan dia muat tak khabar yang hidup. Atas anak yang kedua lagi pun juga mati syahid, alhamdulillah juga. Atas anak ketiga siapa habis anak laki-laki dia mati di medan peperangan, mati syahid. Jadi dia sanggup kehilangan anak-anak. Kehilangan anak-anak ni satu benda dia patut musibah yang sangat besar. Manalah kita sanggup berpisah dengan anak-anak kita ni, tak kira kecil besar. Anak kita gagah uduh jahat kalau mana pun, kok ke mana pun, kalau dia kembali kepada kita sudi lagi terima dia. Tu ibu bapa
Cuma anu Allah tak tahu tu diri. Jadi maknanya orang yang sanggup mengorbankan anu kehilangan anu, seumpama orang panggil sanggup berpisah dengan anu isteri dan juga faqada malahu, maknanya mengorbankan harta benda, yang infak harta benda fi sabilillah. Tujuannya mana berhabis-habiskan dengan harta benda, berhabis-habiskan dengan anu isteri, dengan keluarga, asalkan dapat mereka itu melihat aku di akhirat itu. Apa maksud? Maksud ianya ialah ini suatu kinayah manusia simbolik kepada kasih sayang manusia, cinta mereka yang sangat kuat, yang teramat sangat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana sanggup buat apa saja asalkan boleh jumpa dengan Nabi. Apa tu rindu nak berjumpa dengan Nabi kerana ada perasaan cinta dan cinta kepada Allah Rasul itu adalah panggil di antara kesempurnaan iman. Kesempurnaan iman kita ialah setengah daripadanya terletak pada kecintaan kita kepada Allah dan Rasul yang nomor satu dan nomor dua oleh Rasulullah. Lebih daripada yang lain. Bagaimana dalam satu hadis Nabi kata, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. La yu'minu ahadukum, sama juga dengan hadis la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Maksud tidak beriman oleh kamu, maksudnya tidak sempurna iman sampai kamu. Bukan kata tak beriman maknanya kufur, bukan. Ini maksudnya tentang hal ini dia bagi hadis kesempurnaan iman. Nah berkata la yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman sampai kamu hatta akuna, sehingga adalah aku ni ahabba ilaihi, yang terlebih kasih kepada dia, min walidihi, daripada ayah dia, walid dia, ayah dan ibu bapa dia. Dia lebih kasih kepada Rasulullah lebih daripada dia kasih kepada ibu bapa, wa waladih, dan lebih kasih kepada Rasulullah daripada berbanding dengan kasih kepada anak, wan nasi ajma'in, dan manusia seluruhnya. Jadi kalau ada sesiapa ataupun apa-apa yang lebih kita cintai melebihi daripada cinta kepada Rasul, bermakna iman kita tidak sempurna. Jadi Nabi membuat suatu gambaran, membayangkan suatu keadaan orang yang terlalu cinta kepada Rasulullah, orang yang terlalu cinta kasih kepada seseorang, maka dia tak boleh berlenggang oleh itu. Apabila dia berpisah, dia rindu, akan timbul perasaan rindu. Rindu ni dia bagi perasaan yang tidak boleh kita buat-buat. Dia jadi dengan sendiri. Yang boleh diusahakan ialah mencetuskan perasaan kasih sayang atau mencetus perasaan cinta. Yang kita boleh usahakan ialah untuk menyintai Allah, menyintai Rasulullah. Cara dia untuk menyuburkan perasaan cinta kita kepada Allah dan Rasul. Bila sudah ada perasaan cinta, rindu itu dia hari dengan sendiri. Seumpama dalam bab semaya, Syekh Al-Khatami meletakkan kalau panggil makanan kedudukan penghayatan batinnya yang dipanggil sebagai ubudiyah. Yakni dalam semaya itu yang dikatakan roh kepada semaya bila khusyuk. Maka penghayatan khusyuknya di sana ada satu tempat yang mana sepatutnya timbulnya perasaan rindu kita kepada Allah dan Rasul dia itulah masa kita membaca tahiyat atau tasyahud, sama ada tasyahud awal atau tasyahud akhir. Kerana kita telah melakukan dua rakaat dengan pelbagai tingkah semaya dan ucapan-ucapan semaya. Mana Allah panggil dengan mentakzimkan Allah Subhanahu Wa Taala, mana dengan Allahu Akbar, dengan Al-Quran, dengan Al-Fatihah, dengan doa-doa dengan zikir-zikir. Sampai dua rakaat kita dulu baca tasyahud awal. Tasyahud itu adalah tahiyah, itu ialah penghormatan tapi hormat kita kepada kerajaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau macam orang kita assalamualaikum, Allah Taala tak boleh kita beri salam kepada dia kerana dia sendiri adalah bernama assalam. Dengan sebab itu makna kita beri tahiyah. Tahiyah kepada Allah, at-tahiyah mana dapat tahiyah. Mana at-tahiyah makna penghormatan tertinggi kita kepada Allah, kepada kerajaan Allah, dan juga pada masa itu kita memberi salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Soalnya Nabi duduk ada di samping itu. Jadi masa baca tasyahud ini, mana sepatutnya panggil timbul dari hati kita perasaan rasa rindu kepada Allah, nak jumpa dengan Allah, nak jumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Benda ini tidak akan berlangsung sekiranya kita tidak ada basic, tidak ada asas, tidak ada persiapan isti'dadi perasaan cinta kepada Allah dan Rasul.
Dia tidak akan jadi berasa rindu. Orang yang kita tidak kenal, orang yang kita tidak sayang, orang yang tidak kasih, mana kita tak berasa rindu, kita berjauhan dengan dia. Yang kita rindu-rindukan ialah anak-anak kita, yang berada jauh kita tempat duduk, belajar, atau yang sudah berpanggil mempunyai keluarga masing-masing, jari-jari sekali menyemang rasa besi, teringat. Sebab apa yang kita ingat? Kerana kita sayang kepada dia. Orang yang tak ada hubungan kita, yang kita tidak ada rasa kasih sayang, tak rindu. Jadi, orang ini, rindunya dia nak berjumpa dengan Rasul. Sebab betapa cintanya, kasih sangat dia kepada Rasul. Dengan sebab itu dia sanggup buat apa saja. Sehingga kemuncak orang panggil kesanggupan kita ialah mengorbankan keluarga dan juga harta benda. Itu dia panggil suatu pengorbanan yang paling tinggi. Maknanya dia sanggup buat ini asalkan dia boleh berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan betapa cintanya dia kepada Rasulullah. Maka maksud Nabi kata sekasih-kasih umat kepada aku ialah orang yang datang untuk separe padaku, yang dia sanggup mengorbankan harta dia, keluarga dia. Maksudnya mereka yang terlalu cintakan kepada aku dan sangat nak berjumpa dengan maksud dia di sini secara khususnya ialah orang-orang yang maknanya sanggup kehilangan anak isteri, anak keluarga, sanggup berpisah, berenggan. Maksud kehilangan itu tidak masuk orang panggil sebagaimana maksud kita. Maknanya ialah dia sanggup berpisah, berenggan dengan anak isteri untuk melakukan apa-apa sahaja amal supaya esok dia boleh jumpa dengan Nabi. Itu orang panggil maklumat bagaimana amal yang macam mana yang menjadikan kita boleh jumpa dengan Nabi. Itu makna ada di dalam hadis-hadis lain dan pelajaran-pelajaran lain. Jadi kita nak ibadat, nak beramal ni kena berenggan dengan isteri. Ada orang yang tak sanggup nak berenggan dengan isteri, kerana sehari dia buat kerja dah balik, kerana sehari kepada isteri jadi, tak sanggup dah. Jadi maknanya tak ada amalan dia yang membolehkan itu berjumpa dengan Rasulullah. Jadi dia tak sanggup. Kalau panggil itu ataupun tak sanggup berhabis hartanya. Allah panggil yang mana ini adalah jalan yang sangat Allah panggil jalan yang sangat memudahkan Allah panggil kita nak jumpa dengan Rasulullah. Dan oleh kerana hemok dia, umur dia kepada cinta Rasulullah itu memang tak dimula lagi. Jadi dia tak pandai dah mudah lagi. Sedangkan mana segolongan manusia yang ada pada akhir zaman ini, dia sanggup buat apa saja semata-mata untuk berjumpa dengan Rasulullah. Itu maknanya secara khusus, yakni orang-orang yang sanggup mengorbankan keluarganya dan juga harta itu secara khusus. Tapi secara umumnya sebenarnya ialah mereka yang sangat menyintai Rasulullah. Maknanya manusia yang umat Nabi yang Nabi sangat cintai itu ialah manusia yang juga sangat menyintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu makna kesimpulan dia. Tapi yang Nabi sebut di sini secara khususnya mereka yang sanggup kehilangan pakoda makhluk, berpisah berenggan atau kehilangan keluarganya dan juga kehilangan ataupun membelanjakan harta benda. Bukan secara umumnya apa saja yang menunjukkan bahawa kita ni kasih cinta kepada Rasulullah, itulah yang menjadikan kita ni masuk dalam makna hadis ini. Jadi mudah-mudahan makna kita Allah panggil usahakan sesuatu supaya kita boleh ditempati dalam golongan yang Allah Taala yang Nabi Allah panggil cinta ataupun Nabi kasih ini. Ini makna hadis ini bukan bermakna kita lebih dikasihi daripada oleh Rasul dan berbanding dengan sahabat itu. Cuma Nabi kaya di sana umat yang akhir zaman ini ada di kalangan mereka yang sangat menyintai Rasulullah sehingga mereka sanggup buat apa saja nak jumpa dengan Rasulullah. Kerana mereka tak pernah berjumpa dengan Rasulullah di atas dunia. Tentu dah kalau nak jumpa kena di akhirat dulu. Jadi apa cara, apa jalan yang membolehkan kita boleh berjumpa dengan Rasulullah? Inilah di antara ini yang banyak lagi amal-amal yang lain secara umumnya. Bila Allah Subhanahu wa taala a'lamu bis-shawab, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka al-'ilma khalidin wa inaratal mukhliqin wa syukra as-sadiq wa tawbatas sadiqin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillah.